Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati sekalian, selamat bertemu kembali dalam kelas pengajian Iqra kita pada kelas yang ke-7 di malam yang ke-3 Ramadan. Okay, Alhamdulillah. Boleh komen Waalaikumsalam doktor. Selamat datang doktor. Suara jelas doktor. Boleh tuan-tuan puan-puan yang dah masuk boleh komen suara jelas ke? Sangat jelas ke? Loud and clear. Sihat doktor Lama kita tak jumpa. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita teruskan lah. Okey. Okey, jelas. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan Lia. Okey, Alhamdulillah. Okey. Seperti mana yang kita dah bincangkan semalam. Alhamdulillah kita dah pun menamatkan pengajian bacaan Iqra kita. Kita sama-sama betulkan makhraj huruf kan di muka surat yang ke-23 semalam. Okey, Alhamdulillah. Okey doktor. Okey, so hari ni kita akan terus menyambung perbincangan kita, perbicaraan kita, perkongsian ilmu kita di muka surat yang ke-24 insya-Allah. Okey. Di page-page yang akhir ni alhamdulillah hurufnya tak berapa susah sangatlah. Tak ada isu sangat, tak ada isu besar sangat, tak ada kontroversi sangat berbanding dengan huruf-huruf sebelum ni kan. Walaupun tak ada isu, tapi kita nak kenal pasti juga. Walaupun huruf-huruf di akhir-akhir huruf-huruf hijaiyah yang last ni, walaupun tak ada isu besar sangat. Terima kasih Puan Farizatul Aisyah. Okey, terima kasih. Okey, walaupun huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran yang last ni tak ada isu, tak ada kontroversi lah senang disebut. Walaupun begitu, kita akan sama-sama bincangkan juga okey, secara ringkas lah di mana tempat keluarnya huruf-huruf itu, supaya kita boleh kenal pasti. Kita tahu kan, kita tahu dan kita sedar di mana tempat keluarnya huruf ataupun makhraj huruf itu. Kita tak nak macam yang saya pernah sebutkan sebelum ni, kita tak nak membaca Al-Quran dengan keadaan Waalaikumsalam Syirah, selamat datang. Okay, kita tak nak berlaku dalam keadaan di mana kita kebetulan membaca Al-Quran itu dengan betul. Kita tak nak berlaku kes macam tu. Kerana macam yang saya pernah sebutkan sebelum ni, membaca Al-Quran itu ialah satu ibadat. So bila kita lakukan amal ibadat, sebab sama seperti mana kita lakukan ibadat-ibadat yang lain, mestilah dilakukan dengan ilmu. Kita tak nak lakukan ibadat dengan cara ikut-ikut orang tanpa ilmu. Kita tak mau juga melakukan ibadat dengan keadaan yang mana ibadat kita tu kita lakukan kebetulannya betul. So bila kebetulannya betul, akan berlakulah kebetulannya pun tak betul. Akan berlaku keadaan yang dua macam tu lah. Kita tak nak kebetulan betul. Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Kita baru start okay. Sebab tu pentingnya kita menuntut ilmu, supaya kita tahu yang kita buat tu memang ibadat yang jelas betul, tepat, jelas dan tepat okey. Kita teruskan. Sekarang kita akan masuk ke huruf yang ke berapa dah ni saya pun tak ingat dah. Kita ni di huruf yang 4 yang terakhir okey, huruf yang 4 yang terakhir. Kita akan sambung di muka surat 24. Okey. Muka surat 24, huruf yang bentuknya macam apa cakap macam mangkuk Ada titik atas satu. Okey, ada palang atas ataupun baris di bahagian atas, kita bunyikan dengan bunyi na. Menghampiri bunyi huruf N dalam bahasa Melayu kita lah. Sebab tu saya kata ni tak ada isu sangat lah. Okey, cuma penting kita walaupun tak ada isu, kita perlu tahu juga di mana makhrajnya ataupun di mana tempat keluarnya huruf itu. Okey, lafaz na huruf ini makhrajnya
berdekatan ataupun berjiran, bersebelahan dengan makhraj huruf lam yang kita dah bincangkan semalam. Okey. Okey. Saya pusingkan kamera sikit. Okey, kalau kita masih ingat saya sebut huruf lam semalam. Huruf lam hujung lidah kita permukaan bahagian depan hujung lidah kita ni. Okey, dia bukan bahagian yang tajam, lam kan. Bahagian daripada tepi hujung lidah sampai tepi sini. Okey, lam semalam kan. Tepi hujung lidah sampai tepi hujung lidah ni, semua permukaan ni akan menyentuh bahagian langit depan. Okey, langit depan tu kat mana? Okey, kalau bayangkan ni kita punya gigi depan, gigi kapak kita ni, gigi kacip atas ni, gigi kapak kita, gigi kacip atas. Atas sikit pada gigi kacip tu kawasan gigi gusi, tempat keluarnya gigi tu. Okey, atas sikit aja. Kat situ adalah makhraj bagi huruf lam. La semalam la. Okey, la. So maksudnya bila kita menyebut huruf la, dia tidak akan, ujung lidah kita tidak akan terkena bahagian gigi, bahagian belakang gigi, tidak juga kena bahagian gusi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ismail. Selamat datang. Okey. Jelas Okey. Maksudnya bila kita melafazkan huruf la, hujung lidah kita tidak akan sama sekali menyentuh bahagian belakang gigi kapak kita ni, gigi kacip atas. Juga tidak akan kena bahagian gusi, tempat keluarnya gigi tu. So dia kena bahagian gusi mana? Bahagian gusi yang atas sikit aja. Ataupun dipanggil juga dengan kawasan langit depan. Langit depan atas sikit je daripada kawasan gusi, tempat keluarnya gigi tu. Okey, makhraj bagi huruf la. Okey. Manakala bagi makhraj huruf na, okey, dia atas sikit je daripada makhraj huruf la tadi. Okey, na kat situlah. Okey, so hujung lidah menyentuh langit depan ataupun di kawasan gusi. Kawasan gusi tidak menyentuh langsung bahagian belakang gigi. Okey, la bawah sikit, na atas sikit. Okey, boleh Boleh Okey, kita teruskan bacaan kita. So, di situlah makhraj bagi huruf na. Okey. Cuma bersebelahan je dengan makhraj huruf la. Sebab kadang-kadang berlaku kes, kebiasaannya berlaku, sering kali berlaku di mana keadaannya apabila menyebut huruf la dan juga menyebut huruf na, hujung lidah kita kerap kali menyentuh belakang gigi kapak, gigi atas, menyentuh belakang gigi kacip yang atas tu. Sebenarnya makhraj ataupun tempat keluarnya bunyi la dan huruf na ini, dia tidak menyentuh belakang gigi tapi menyentuh bahagian gusi atas gigi tu. Okey, tidak boleh menyentuh langsung sebab hujung lidah kita menyentuh belakang gigi kacip atas, gigi kapak kita yang atas tu, belakang, bahagian belakang dia. Di situ hanyalah tempat keluar bagi huruf ta, da dan juga to yang kita pernah bincang sebelum ni lah. Okey, ta, da dengan to, hujung lidah akan menyentuh belakang gigi kacip atas ataupun belakang gigi kapak kita yang atas. Manakala apabila kita melafazkan huruf na dan juga huruf la, hujung lidah kita akan sentuh bahagian atas sikit daripada gusi tu. Bahagian gusi atas gigi kacip tu. Okey, boleh kita teruskan. Okey, sama-sama kita bunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Na, dha, fa. Na, gha, sha, ta, a, na. So, ma, dha, qa, ra, na, kha, la, qa. Za, ma, na, ka, dha, ba. Ja, na, da. Ka, na, sa. La, ha, dha. Ma, na, na. A, ba, ta, tha. Ja, ha, kha. Da, dha. Ra, za. Okey, maaf Mana tadi? Ra, za, sa, sha, so, do, to, dho, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na. Okey. Waalaikumsalam Tuan Hams. Selamat datang. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah. Okey, boleh Okey, kita sambung ke muka surat yang ke-25. Okey. Yang ke-25. Okey. Huruf yang bentuk macam ni. Okey, ada palang ataupun badan atas, kita bunyikan dengan bunyi wa. W-A wa. Okey, huruf ni makhrajnya daripada mana? Keluarnya daripada dua bibir. Okey, dua bibir tanpa bersentuhan. Okey, bibir atas, bibir bawah, keluarnya
huruf wa daripada dua bibir tanpa ada sentuhan di antara dua bibir. Tengok wa, wa. Tak ada sentuhan kan? Okey. Huruf yang keluar daripada dua bibir tapi tak ada sentuhan daripada dua bibir. Okey. Sebelum ni kita dah bincangkan berapa huruf bibir Yang pertama sekali ba, huruf yang keluar daripada bibir juga tapi ada sentuhan bibir atas bibir bawah dan ada sedikit tekanan. Okey. Tekan dulu bibir atas bibir bawah, kita kacipkan, ada pressure sikit, tekanan sikit, tekan sikit, lepaskan baru keluarkan ba. Dia ketat sikit. Ba. Okey. Yang kedua, kita bunyikan huruf yang keluar daripada bibir juga, iaitu huruf ma. Ada sentuhan, tapi bibir kita tak tekan. Jangan tak perlu kacip seperti mana huruf ba. Okey, seperti mana bunyi ba tadi. Sekadar sentuh dengan lembut. Ma. Ma. Beza dengan tadi. Ba dengan ma. Lebih lembut. Okey, yang ketiga adalah huruf wa. Keluar daripada dua bibir, tapi tak ada sentuhan daripada dua bibir. Bibir tak bersentuh. Okey. Kemudian kita dah baca itu fa satu lagi pun huruf bibir juga. Cuma dia melibatkan sentuhan gigi kacip atas dengan bibir bawah. Fa. Fa. Boleh nampak Okey, alhamdulillah. Penting kita kenal pasti makhraj huruf ni. Supaya objektifnya kita dapat membunyikan bunyi huruf dengan tepat, keluarnya daripada makhrajnya yang betul, yang tepat. Okey, kita tak mahu ataupun kita tak mahu kita tak nak baca Al-Quran dengan sekadar agak-agak je mesti dengan berasaskan kepada ilmu. Okey, kita teruskan bacaan. Wa za ra wa la gha da wa ma fa ta na qa wa ma dha ja a ka wa na sa ka ta kha wa so sha wa la dha ha dha wa na wa a ba ta tha ja ha kha da dha ra za sa sha so do to dho a gha fa qa ka la ma na wa. Okey, boleh tuan-tuan? Okay, alhamdulillah. Kita teruskan pengajian kita di muka surat 26. Okey. Huruf di muka surat 26 adalah huruf yang menghampiri bunyi H dalam bahasa Melayu kita Okey, so bentuk yang macam ni. Okey. Ada palang ataupun baris di bahagian atas ni kita bunyikan dengan bunyi ha. Menghampiri bunyi ha. Okey, ini huruf yang biasanya orang kita ditukarkan dengan bunyi ni. Okey, kita pernah baca dulu kan. Okey. Ini bunyi ataupun dibunyikan dengan bunyi ha. Ha, yang ini ha. Biasanya kesalahan yang berlaku di kalangan bacaan orang kita ialah kita membunyikan huruf ini dengan bunyi ha, betul. Manakala ini juga dibunyikan dengan bunyi yang sama, iaitu bunyi ha. Ini ha, ini pun ha. Okey, salah lah. Okey, salah. Kenapa? Dua huruf yang berbeza. Okey. Dua huruf yang berbeza menghasilkan bunyi yang berbeza. Juga keluar daripada rumah yang berbeza ataupun keluar daripada makhraj yang berbeza. So tak ada langsung, tak ada persamaan. Okey. Huruf ha adalah huruf yang keluar di dalam kawasan leher kita, di level leher yang paling bawah, di ground floor. Okey, kita kalau masih ingat lagi yang kita bincang sebelum ni kan, saya kata dalam leher kita ni ada 3 makhraj huruf, ada 3 level makhraj huruf di dalam leher kita ni. Satu ground floor yang paling bawah sekali, di kawasan tengah leher, tingkat 1 first floor, dan bahagian ujung leher. Okey, ujung leher sebelum masuk ke anak tekak kita tu tingkat 2 lah. Ground floor, first floor, second floor. Okey. Okey. So hari ni kita dah tamatkan semua huruf yang berada dalam leher. So huruf yang ada dalam leher kita ada 6 huruf semuanya. Okey. Huruf yang berada di ground floor, okey, kita dah baca sebelum ni, kita dah bincang sebelum ni, adalah huruf a. Okey, huruf a. Okey.
Huruf yang kedua adalah huruf yang kita akan baca sekejap lagi adalah huruf ha. Huruf a dan juga huruf ha adalah huruf yang berada di level yang sama ataupun di makhraj yang sama, iaitu di makhraj leher, yang bahagian leher yang paling bawah, hujung leher. Bahagian leher yang paling bawah. Okey. So makhraj yang paling hujung, makhraj yang paling bawah adalah makhraj bagi huruf a dan juga ha. Dua-dua huruf ni lah. A, hamzah a dengan juga ha. Ha dan juga a adalah huruf yang keluar daripada makhraj yang paling bawah, ground floor, level yang paling bawah dalam kawasan leher kita. Huruf yang keluar di bahagian tengah leher ataupun kawasan first floor ni, dua huruf yang kita dah bincang sebelum ni, iaitu huruf yang tadi saya tunjukkan tadi, huruf ha pedas, huruf ha dan juga huruf a. Huruf ha dan juga huruf a keluar daripada kawasan tengah leher, kawasan hujung leher, second floor, kawasan yang hujung leher berdekatan dengan border tekak kita tu. Keluarnya dua huruf, iaitu huruf kha dengan huruf gha. Kha dengan gha. Okey, boleh Okey. So huruf ha adalah huruf yang satu rumah, sama rumah, satu makhraj dengan huruf a. Okey. So kita hati-hati bezakan dengan jelas bunyi ha dengan bunyi ha. Ha dengan ha. Okey, bunyi yang berbeza kan? Sebab dalam Al-Quran nanti kita akan jumpa ada perkataan yang huruf ha dan juga huruf ha nya bersebelahan. Contohnya dalam surah apa Wasyamsi waduhaha waduhaha. Sebab tu kita nak kena mahir, kena cekap kat situ. Kalau tak, kita akan bunyikan dengan bunyi wasyamsi waduhaha waduhaha. Dah kan sama bunyinya kan? Sedangkan dua huruf yang berbeza. Dua huruf yang berbeza menghasilkan bunyi yang berbeza kerana datang daripada makhraj yang berbeza. Wasyamsi waduhaha. Ha dulu. Waduhaha. Okey. Sebab tu kita nak kena latihkan supaya bunyi yang keluar tu adalah bunyi yang tepat berdasarkan pada bentuk huruf dan juga makhraj huruf. Okey. Kita teruskan Ha, ma, sya, jahada, dawaha, fakho'a, tohara, wadoha, wahadho, kamana, zahaqo, sahala, dhaghaso, jahaha, abatatha, jaha, khodadha, roza, sa, sha, so, do, to, dho, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh tuan-tuan Okey, kita terus. Waalaikumsalam Puan Aida, selamat datang. Okey, kita terus ke muka surat 27. Okey. Huruf yang terakhir, huruf hijaiyah yang terakhir, huruf ya. Okey. Ini pun huruf yang tak ada isu sangatlah, berhampiran ataupun menyamai bunyi huruf Y dalam bahasa Melayu kita kan. Okey, cuma secara ringkasnya saya akan tunjukkan di mana makhraj ataupun tempat keluar bunyi ya ni. Okey, hujung lidah kita, hujung lidah kita yang satu keping ni. Ini bahagian hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Huruf ya datangnya daripada kawasan tengah lidah. So untuk menghasilkan, mengeluarkan bunyi ya, tengah lidah kita ni kita perlu angkatkan dia menghampiri langit atas. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. Kita naikkan dia. Ya, tengah lidah. Ya. Bahagian tengah lidah kita akan naikkan. Hujung lidah dan juga pangkal lidah kita, rehatkan dia. Bahagian tengah lidah kita je yang berfungsi, yang bergerak menuju ke atas langit. Daripada macam ni lidah kita sekeping, tengah lidah kita akan naik ke atas menghampiri kawasan langit tengah dalam mulut kita tu untuk keluarkan bunyi ya. Macam itulah. Boleh Okey. Kita teruskan bacaan kita di muka surat 27. Okey. Sama-sama Okey. Do, ya, ro, do, ha, ya,
za ya na, sa ya ro, wa ka la, ha ya kho, to ha dho, sha ya a, wa ko fa, ha ya ma, ja dha tha, ya da ya, a ba ta tha, ja ha kho da dha, ro za, sa sha so do to dho, a ro fa ko ka la ma na wa ha ya. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Kita terus ke muka surat 28. Okey, muka surat 28. Okey, kita gerakkan ke sini. Okey, dalam muka surat 28 ni dia sekadar nak menunjukkan bahawasanya ini adalah bentuk huruf yang bunyinya sama dengan bentuk huruf yang kita baca di muka surat pertama dulu. Ini menghasilkan bunyi A. Ini pun sama, juga menghasilkan bunyi A. Kawasan rumah, huruf yang keluar daripada dalam leher kita, huruf yang keluar daripada ground floor leher kita. Okey, ini pun sama lah, huruf yang sama, dia cuma bentuk dia ada beza sikit lah. Okay, tapi huruf yang sama, ini pun huruf yang sama. Ro, ini pun huruf yang sama, menghasilkan bunyi yang sama. Ma dan juga ma. Okey, boleh Okey, kita terus. Ba, ro, a, ba, ro, ko, ro, a, ma, ja, za, a, sa, la, ro, za, ko, ma, da, ha, ro, ma, la, ka, ma, sha, ma, da, ma, sa, ya, ro, ja, za, ma, ka, ba, da, ma, ko, ta, ka, la, ma, ha, sa, na. Okey, boleh Okey, kita terus ke muka surat yang ke-29. Okey, teruskan. Tha, ba, ta, ja, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, a, so, dho, to, dho, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, tengok jaga bersebelahan ha dengan ha, dengan ha. Jangan bunyikan bunyi yang sama. Kebanyakannya orang kita membaca dengan ha, la. Okey, hati-hati. Ni ha pedas. Yang ni ha yang tak pedas. Ha. Hati-hati bezakan dengan jelas bunyinya. Okey, kita terus. Ha, la. Boleh Ha, la. Ba, ya, na. A, ro. Ba, tha. Ja, ha, kho. Da, dha, ro. Za, sa, sha. A, so, do. To, dho, a. Ro, fa, ko. Ka, la, ma. Na, wa, ha. Ha, ya, ta. A, ka, la. Ma, na, wa. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus ke muka surat yang ke-30. Okey, di muka surat 30 ini kita akan bunyikan huruf-huruf yang ini huruf-huruf kontroversi lah. Kita jumpa balik huruf-huruf kontroversi. Huruf-huruf kontroversi, huruf-huruf yang terlalu banyak isu, huruf-huruf yang biasanya berlaku banyak kesalahan dalam sebutan bacaan orang lidah kita lah, lidah Melayu kita Okey, kita akan bunyikan satu persatu. Okey, yang ini kita bunyikan dengan bunyi a dengan a. Okey, boleh jelas beza dia, perbezaan bunyi a. Okey, kedua-dua adalah huruf yang keluar daripada leher. A juga keluar daripada leher, a juga keluar daripada leher, tapi a keluar di bahagian leher yang paling hujung.
Ataupun saya sebut sebagai dalam kawasan leher tu dia keluar daripada kawasan ground floor leher. Manakala huruf ataupun bunyi huruf ini huruf yang keluar daripada kawasan leher, tapi dia keluar daripada kawasan tengah leher ataupun di kawasan level 1, tingkat 1. First floor. Ini ground floor, keluar daripada kawasan ground floor leher. Ini keluar daripada kawasan first floor leher. Bunyi dia lebih atas sikit daripada bunyi A. Sebab dia keluar daripada kawasan tengah leher. Berbeza dengan A. Bunyi dia lebih tinggi sikit daripada bunyi A dan juga bunyi dia lebih kembang dan lebar daripada bunyi A. Okey. Okey, kita bunyikan sekali lagi. Okey, boleh Okey, kita terus. Ha. Okey. Ini juga kedua-dua huruf ni adalah huruf yang keluar daripada kawasan leher kita juga. Okey, cumanya ha ini adalah huruf yang keluar di kawasan tengah leher ataupun kawasan level 1, tingkat 1, first floor. Manakala huruf ha sama dengan rumahnya dengan A. Dia keluar daripada kawasan leher yang paling bawah, ujung leher. Okey. Ujung leher. Ujung. Betul panggil ujung. Hujung ke pangkal Alah, saya selalu tukar confuse dengan istilah hujung dan pangkal Okey. Huruf ha adalah huruf yang keluar di hujung leher, kawasan leher yang paling bawah ataupun saya namakan sebagai kawasan ground floor leher Okey, kawasan leher yang paling bawah. Dia keluarnya huruf ha. Okey. Ha adalah huruf yang keluar di kawasan tengah leher ataupun kawasan level 1 leher, kawasan di tengah leher Okey, kita bunyikan beza dia. Pastikan ada perbezaan bunyi yang jelas. Okey. Sebab dia adalah dua huruf yang berbeza, keluar daripada rumah yang berbeza, level yang berbeza. Tingkat yang berbeza dalam leher kita. Okey. Okey, kita ulang sekali sama-sama. Ha dengan ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okey, boleh Okey, kita teruskan. Ja, za. Za, ja. Okey, saya ni yang ni okey Okey, kita teruskan huruf yang terus-terusnya. Okey, ini huruf yang biasa sangat. Okey, cuma jaga yang ni huruf lidah keluar sikit daripada gigi, dia akan kena bahagian gigi kita yang tajam tu. Okey, ni saya letakkan panjang lebar gitu kan. Okey, keluarnya bunyi za, za. Ini hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Za, za. Za, za. Okey, boleh sekali lagi. Za, 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 za. Za, 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 za. Okey, boleh Okey, seterusnya. Kho, ro. Ro, kho. Okey. Dua huruf ni adalah huruf yang keluar daripada rumah yang sama, makhraj yang sama, ataupun dalam kawasan leher yang sama, di level yang sama. Kedua-dua huruf ni duduk di second floor leher. Kawasan leher yang paling atas berdekatan dengan anak tekak kita tu. Dia duduk sama rumah. Saya selalu gelarkan ini huruf adik-beradik. Sebab dia datang daripada makhraj yang sama, rumah yang sama, satu floor, satu level. Adik-beradik. Cuma sifat dia ada sikit beza. Sifat dia ada sikit beza. Berbeza daripada sifat dia. Sifat huruf Okey. Apa perbezaan sifatnya? Huruf kha adalah huruf yang lepas nafas. So bila kita lafazkan huruf kha, akan ada hembusan nafas yang keluar. Berbeza dengan huruf gha, tak ada hembusan nafas yang keluar. Kalau ada pun sangat-sangat sikit hembusan nafas yang keluar, kalau ada. Tapi kha adalah huruf hembusan nafas. Dia panggil bersifat hams. Okey. Yang ni bersifat hams, lawannya jahar. Okey. Okey, kita sambung. Mana kita tadi? Oh, silap. Yang ni. Kha, gha, gha, kha. Ini pun kadang-kadang berlaku di kalangan pelajar saya yang confuse bunyi dia, orang tertukar. Ini dibunyikan dengan kha, ini gha. Hati-hati sebab dia duduk makhraj yang sama, bunyinya ada ada sedikit kekeliruan situ. So kita pastikan yang ini menghasilkan bunyi kha, yang ini gha. Gha, kha, kha, gha. Okey, boleh Okey, seterusnya. Huruf berikutnya kha, qa. Qa, kha. Okey. Huruf kha adalah huruf yang keluar daripada tekak, daripada kawasan halkum kita, kawasan leher kita. Huruf yang keluar di bahagian leher kita yang paling atas sekali, berhampiran dengan anak tekak. Kita dah bincang kan semalam pula, kelas yang kedua itu, tak silap saya. Okey, manakala huruf kha adalah huruf yang keluar daripada pangkal lidah, bahagian lidah yang paling dalam. So ni huruf lidah sebenarnya.
Tapi di huruf pangkal lidah, ini huruf pangkal leher. Okey. So dua makhraj yang berbeza. Cuma dia duduk bersebelahan je. Bersempadanan je. Antara dua negeri ya. Okey. Tapi negeri lain. Kalau ikut posko alamat lain. Okey. Bukan setakat rumah lain, negeri pun lain. Sebab ini kawasan leher. Negeri leher, ini negeri lidah. Makhraj lidah. Makhraj umum. Okey. Kita teruskan. Kha, qa, qa, kha. Kha, qa. Okey, boleh Okey, seterusnya. Huruf seterusnya ka, qa, qa, ka. Kedua-dua huruf ni ada huruf satu negeri. Sebab dia adalah duduk dalam makhraj umum lidah, makhraj lidah. Negeri lidah. Cuma satu negeri, bahkan satu kampung, sebab dia duduk di satu negeri sebab dia duduk pada makhraj lidah. Satu kampung sebab kedua-dua huruf ni datang daripada pangkal lidah. Cumanya yang ini duduk di pangkal lidah yang paling dalam, yang ini duduk di pangkal lidah yang atas sikit. Yang lebih ke atas sikit, keluar sikit. Okey. So keluarlah bunyi ka dan juga qa. Qa bahagian pangkal lidah yang paling dalam, ini pangkal lidah yang lebih atas sikit. Okey. Ka, qa, qa, ka. Ka, qa. Okey, boleh Okey, kita terus. Huruf sa. Okey. Yang biasanya orang baca dengan sa, 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 sa. Okey, so ini bunyi sa, yang ini menghasilkan bunyi sa. Okey, kita dah bincang panjang lebar kan? Mukim sebelah-sebelah. Okey. Bolehlah. Mukim sebelah-sebelahan. Okey. Okey, mukim sebelah. Okey. Ni mukim apa ni? Ni huruf. Ni satu negeri ni. Sebab dua-dua ni huruf lidah. Ni mukim. Ni tak ada sebelah sangat ni. Sebab ini makhrajnya hujung lidah sentuh belakang gigi. Hujung lidah menyentuh belakang gigi bawah. Yang ini gigi kacip atas menyentuh hujung atas lidah. Okey, gigi kacip atas, bahagian gigi yang tajam tu akan sentuh hujung lidah sebelah bahagian atas. Kita dah bincang panjang lebar itu secara detail kan. So malam ni saya tak nak uraikan detail, kita ulang kaji balik je. Okey, so nak jaga-jaga dua huruf yang berhampiran bunyinya, yang selalu sangat berlaku kesalahan bacaan pada kebanyakan orang kita lah. Okey, so hati-hati bunyi yang keluar ialah bunyi sa, sa. Sa, sa. Boleh sekali lagi. Sa, 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 sa. Sa, sa. Okey, boleh Okey, seterusnya. Ini pun kadang berlaku kesalahan juga. Sebab dia ada setengah pelajar saya, dia ingat 3 titik. Asal 3 titik, sya. Supaya bentuk yang beza. Ini satu mangkuk je. Yang ni dia bergerigi sikit. Okey, so ini menghasilkan bunyi sya. Yang ini sa. Boleh Kita ulang sekali lagi. Sa, sa, sya. Sya, sa, sa, sya. Sya, sa. Okey, boleh Kita teruskan. Okey, ini SA. Sa, sya. Sh, sh. Bunyi macam tu kan. Dia ada bunyi bunyi apa saya cakap bunyi bersemburan bunyi dia. Sya, sa. Sa, sya, sya, sa. Okey, kita terus. Okey, nipis dengan tebal, makhraj yang sama. Hujung lidah menyentuh belakang gigi bawah. Dua-dua ni makhraj yang sama, cuma bersifat dengan sifat yang berbeza. Saya gelarkan huruf adik-beradik. Ini adik-beradik ni. Cuma ni abang long. Abang long. Okey. Ni adik bongsu. Abang long, adik bongsu. Dia tiga beradik ni, ada huruf satu lagi. Huruf ni. Dia tiga beradik dengan huruf yang ni. Okey. Yang ni abang ngah dia. Sebab apa? Sebab saya susun macam tu. Sebab ini huruf yang paling tebal, paling besar, paling tebal, paling gemuk bunyi dia. Yang ni sedang, yang ni paling nipis. Sebab tu saya letakkan ini huruf adik bongsu. Okey. Sa, so. So, sa. Boleh Ni senyum je, nipis. Okey. Sa. Sa, so. So, so, sa. Sa, so. Okey, boleh Okey. Ini juga huruf adik-beradik juga ni. Sebab dia duduk pada makhraj yang sama. Maaf kena minum air sikit. Duduk pada makhraj yang sama, hujung lidah menyentuh belakang gigi kacip atas, gigi kapak kita. Okey. Keluarnya bunyi ta, nipis, to, tebal. Ta dan juga to, satu makhraj, satu rumah. Okey. Ta, to, ta. Ta, to. Okey, kita teruskan. Ini juga satu rumah,
pun saya gelarkan sebagai huruf adik-beradik. Okey, yang ni abang long paling besar, paling tebal, paling gemuk. Yang ni paling ni adik nombor 2. Sebab adik nombor 3 yang ni yang paling nipis. Dia satu makhraj ni. Dha, za, tha. Okey, makhraj yang sama. Gigi kaca atas sentuh bahagian ujung lidah belah atas. Okey. Kita bunyikan sama-sama. Dha, dha. Dha, 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 dha. Dha, dha. Jangan sekali-kali membaca dengan zo. Zo adalah bunyi yang totally salah. Okey. Jangan pula bunyikan huruf ni dengan bunyi za, pun totally salah. Za adalah bunyi yang salah bagi huruf ini. Bunyi yang tepat ialah za. Zo adalah bunyi yang salah bagi huruf ini. Yang bunyi yang sebenarnya yang tepat ialah zo. Boleh za, zo, zo, za. Okey. Seterusnya zo, do. Do, zo. Boleh zo, zo, do. Do, zo, zo, do. Okey, alhamdulillah. Kita pergi ke muka surat yang 31. Okey, 31. InsyaAllah malam ni kita cuba habiskanlah Iqra' 1 ni. So esok kita boleh bermula dengan Iqra' 2 kan. So kita mantapkan kemahiran kita dalam Iqra' 1. InsyaAllah esok kita akan mulakan dengan kemahiran yang baru dalam Iqra' 2 insyaAllah. Okey, kita baca sama-sama daripada atas. Ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Sa, sha, so, do, to, dho, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, a, ha, wa, na, ma, la, ka, qa, fa, gha, a, dha, to, do, so, sha, sa, za, ro, dha, da, kha, ha, ja, tha, ta, ba, a. Alhamdulillah. Okey. So hari ni kita dah pun menamatkan pengajaran kita untuk Iqra' 1. So kita mengenal dan membaca huruf berdasarkan kepada palang ini ataupun baris yang terletak pada atas huruf. Okey, kita tidak membaca huruf tu dengan nama huruf dan kita tidak mengeja huruf tu seperti mana kaedah kita dalam muqaddam dulu. Kita teruskan nampak huruf, nampak je baris ataupun palang di bahagian atas, kita teruskan bunyi. Kita terus bunyikan huruf tersebut. Okey, sebab dalam Al-Quran kita akan membaca Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah Al-Quran ni dengan palang ini ataupun dengan tanda baris di bahagian atas ni. Kita tidak membaca huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ni dengan nama huruf, kecuali dalam beberapa tempat yang sangat limited, yang sangat terhad dalam Al-Quran, di mana ianya terletak pada di awal surah-surah tertentu saja yang kita namakan sebagai bacaan huruf muqatta'ah. Okey, sebab itu secara ringkas saja kita nak tengok hari ini nama bagi setiap huruf yang kita baca sepanjang minggu ini. Okey, di buku surat belakang sekali ni. Okey, kita tengok di buku surat belakang sekali. Okey, ini adalah nama-nama bagi setiap huruf. Okey, ini nama. Okey. So, bukan semua huruf-huruf ini kita akan baca dengan namanya. Ada beberapa huruf saja yang kita akan baca dengan nama huruf. Itu pun hanya terletak pada awal surah. Bukan semua surah. Pada awal surah tertentu sahaja. Antaranya surah yang kita famous kan, selalu kita baca pada malam Jumaat, kadang pagi Jumaat, surah Yasin kan. Yasin. Kita bacakan dengan nama huruf. Kita baca dengan huruf sin. Sebab tu kita baca sin. Bukan yasa Sama juga kita baca alif lam mim, kita bacakan nama huruf. Sebab tu ada beberapa huruf saja yang kita perlu tahu nama dia supaya untuk memudahkan kita membaca huruf itu pada bacaan huruf muqatta'ah di awal surah. InsyaAllah dalam Iqra' 6 nanti kita akan terangkan dengan detail kaedah dan formula membaca huruf muqatta'ah itu dalam Iqra' 6 nanti insyaAllah. Ada 3 formula yang akan saya akan terangkan. Saya akan tulis di whiteboard. Saya akan terangkan dengan detail 3 formula ataupun 3 sifir bagaimana membaca huruf muqatta'ah di awal surah. Dia ada 3 formula dia. Ada 3 sifir. Macam matematik lah. Kalau kita hafal sifir, insyaAllah. Kan bab kira-kira, bab kali bahagi, insyaAllah kita boleh kuasai kan. So sama juga. Ada 3 sifir, 3 formula dalam bacaan huruf muqatta'ah yang akan kita bincangkan di akhir Iqra' 6 nanti insyaAllah. Okay, secara ringkas saja. Ini nama-nama huruf.
hijaiyah yang kita baca sepanjang minggu baru ni. Kita baca dengan nama huruf kita baca dengan baris. Okey, ini nama-nama hurufnya. Okey, ini huruf ni dinamakan sebagai huruf alif, ba, ta, tha, jim. Jim bukan jin. Kan ada setengah orang baca dengan jin, jin itu jin mambang tanah tu, bukan tu. Ni jim. Okey. Ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin. Sebab tu kita baca yasin. Sebab ni lah ada huruf sin kan. Sin. Okey. Lepas tu shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam. Okey, masih ingat lagi alif lam. Sebab apa kita baca lam? Sebab ada lam situ kan. Kita baca dengan nama huruf. Itu pada special case bacaan huruf muqatta'ah. Okey, detailnya insya-Allah nanti kita nak sama nantikan di Iqra 6 nanti saya akan terangkan dengan sangat detail insya-Allah. Okey, huruf mim. Ni pun sama. Kita baca alif lam mim kan. Kita baca berdasarkan kepada nama huruf. Okey. Kemudian nun, waw, ha, hamzah, ya. Okey, alhamdulillah. Lewat sikit malam ni. Okey. So, alhamdulillah kita dah pun menamatkan perbincangan kita, perkongsian ilmu kita untuk Iqra 1 kan, alhamdulillah. Okey. So, macam yang saya sebut di awal pengajian kita dulu, dalam Iqra 1 antara kemahiran yang kita nak kuasai nombor 1 ialah nombor 1 kita nak mengenal huruf nombor 1. Okey, mengenal huruf. Kita nak kenal bentuk huruf ataupun dipanggil sirah. Bentuk huruf nak kenal, sirah. Macam saya pernah sebut juga, bentuk huruf sebenarnya mempengaruhi bagaimana sesuatu huruf itu disebut, dilafazkan. Sebab tu bentuk huruf tu penting. Sebab tu guru saya selalu sebut, ada ingat cam huruf perut buncit kan. So huruf perut buncit itu dibaca dengan itbaq, tebal, gemuk. Sebab dia ada perut buncit tu kan. So, do, to, zo. Nampak tak? Dia punya bentuk huruf tu mempengaruhi huruf tu disebut. Bukan saya saja dia buat perut buncit tu. Okey, mempengaruhi sebutan huruf itu. Okey, kita nak kenal huruf, kenal bentuk huruf. Kemudian kita tahu makhraj huruf, dari mana keluarnya bunyi huruf tu. Ada huruf yang keluarnya bunyi daripada dalam tekak, dalam leher. Leher pula ada kawasan bawah leher, tengah leher, hujung leher. Ada huruf yang keluarnya daripada lidah. Ada huruf keluar daripada pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah. Ada huruf yang keluar daripada bibir kan. Ba, ma, fa, wa. Okey, so kita tahu huruf tu keluar daripada mana. Bukan kita tahu main sebut je, asal keluar je bunyi. Tak kisahlah mana-mana pun, asalkan keluar bunyi. Asal bu je kan. Asal bunyi je. Kita tak nak asal bunyi. Sebab dalam Al-Quran kita membaca bukan keluar bunyi semata-mata. Bukan asal bunyi. Berbeza dengan bacaan kita dalam bahasa Melayu kan. Dalam bahasa Melayu kita baca asal keluar bunyi, asal faham, settle. Tapi dalam Al-Quran tak boleh begitu. Sebab ada makhraj dan juga sifat huruf yang kita perlu patuhi. Kan? Yang perlu kita patuhi. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu adalah sunnah muttaba'ah. Okey? Betul ke sebutan saya ni? Sunnah muttaba'ah. Iaitu sunat, perkara sunnah yang wajib diikuti. Okey? Sebagaimana macam tu Nabi baca Al-Quran, begitu jugalah bacaan Al-Quran kita kena ikut. Okey? Apa nak cerita tadi So kita dah kenal huruf, okey, tahu bentuk huruf, tahu makhraj huruf, menyebut huruf keluar daripada makhraj yang betul berserta dengan sifat yang betul. Sebab bila kita sebut huruf mesti keluar bunyi daripada tempat yang betul berserta dengan sifat dia. Berserta dengan sifatnya. Cuma hari ni dalam pengajian kita minggu ni kita tak fokus kepada nama sifat huruf. Saya sebut 1, 2, 3 sebagai contoh kan. Tapi kita tak huraikan secara detail. Memadailah kita tahu kaedah menyebut huruf tu dengan tepat dari segi makhraj dan juga sifat huruf. Okey, insya-Allah bila kita masuk perbincangan kita tentang tajuk nanti saya akan huraikan lebih detail insya-Allah. Sifat-sifat huruf dan juga makhraj huruf tu dengan detail insya-Allah. Okey, so alhamdulillah ini antara kemahiran yang kita nak kuasai dalam Iqra 1. Sebab tu saya selalu sebut, walaupun Iqra 1 ni nampak seperti keanak-anakan, kebudak-budakan, macam level budak sekolah rendah, tapi sebenarnya ia sangat kritikal sebenarnya dalam memastikan ketepatan, kesahihan bacaan Al-Quran kita. So kita dah hari ni alhamdulillah kita dah tahu dari mana keluarnya bunyi setiap huruf berserta dengan bunyi dengan sifat yang tepat, yang betul insya-Allah. Okey, so alhamdulillah kita dah kuasai 4 kemahiran ini dalam Iqra 1. InsyaAllah pada malam esok, seperti mana yang kita telah
tetapkan dan bincangkan, dah persetujui kan. Kita akan jumpa kembali esok malam jam 10 selepas tarawih insya-Allah. Kita akan menyambung pengajian kita, perbincangan kita di Iqra yang kedua. Iqra yang kedua So Iqra yang kedua ada kemahiran lain pula yang kita nak kuasai. InsyaAllah esok kita akan terangkan seberingkas antara kemahiran-kemahiran yang kita nak kuasai di dalam Iqra 2. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Raniza Okay. So kita nak berakhir dah ni. Okay. So setakat ni saja pertemuan kita pada malam ni. Alhamdulillah selama 7 kelas kita dah tamatkan. Memang dia Iqra 1 ni saya biasanya ambil masa yang lebih panjang sebab kita nak pastikan supaya sebutan makhraj kita tu tepat berserta dengan bunyi sifat huruf itu. Okey. InsyaAllah Iqra 2 kita akan pergi lebih laju biasanya. Okey, nanti Iqra 3 nanti kita akan slow down balik. Slow down. Okey. Iqra 3 kita akan slow down balik. Okey. Sorry, Iqra 3. Sorry, Iqra 4. Sorry, Iqra 4 kita akan slow down balik. Sebab nanti di Iqra 4 kita akan jumpa balik bab makhraj huruf. Membunyikan makhraj huruf dengan sifat huruf apabila huruf tu dibaca dengan baris mati. Dalam Iqra 4. Itu menarik. Sangat menarik. Sebab apa saya kata menarik? Sebab banyak berlaku kesalahan bacaan orang kita ketika membunyikan huruf itu dalam keadaan berbaris mati. Kadang-kadang ada huruf yang bukan qalqalah dibunyikan qalqalah bila berbaris mati. InsyaAllah itu dalam Iqra 4 nanti insyaAllah. Okey, insyaAllah malam esok kita bertemu di waktu yang sama 10 malam insyaAllah. Kita akan mulakan episod baru di Iqra yang kedua. Iqra 2 insyaAllah malam esok. Alhamdulillah kita dah tamatkan Iqra 1 malam ni. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Iqra 1 penentu bacaan seterusnya. Ya, betul. Betul. Ilmu yang sangat penting di Iqra 1 sebenarnya. Sangat penting, sangat kritikal. Okey. So, seperti mana biasa, 2 perkara yang saya nak sebutkan sebelum kita berakhir. Yang pertama, saya mohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kesilapan, kecelaruan, okey. Kelang kabut sikit. Ada kalau ada silap bacaan, silap penerangan, mohon maaf dan sudi-sudilah meneguran. Boleh PM saya, berikan teguran. Okey, ni saya punya ibunda ni, alhamdulillah. Ni mak saya ni, Fazilah Hussein ni. Terima kasih mak sudi menonton. Okey, alhamdulillah ni mak saya ni Okey. Yang pertama saya mohon jutaan kemaafan. Yang keduanya saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya sepanjang malam. Dah ni kalau ikutnya untuk ikhlas Iqra saja ni kita dah 7 malam. Kalau campur dengan kelas Fatihah kita 2, so kita dah malam yang ke-9 lah sebenarnya malam ni. Okay, malam yang ke-9. Kita live. Tapi untuk ikhlas Iqra saja kita malam yang ke-7. Okay. Ya, alhamdulillah saya ucapkan jutaan terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi malam esok di Iqra yang kedua. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan saya doakan supaya kita semua di bulan Ramadan yang mulia ni terima kasih. Terima kasih. Di bulan Ramadan ni kita dah memasuki hari yang ketiga esok insya-Allah, supaya Allah berikan kita kekuatan untuk sama-sama kita berpesta ibadah kan. Okey. Dan saya ulangi kata-kata yang saya sebutkan malam semalam. Sebab ada yang tanya saya, Ustaz, dia kata ada yang tanya saya, adakah saya perlu orang kata apa? Menamatkan dulu, saya stop dulu buat sementara bacaan Al-Quran saya ni sehingga saya boleh menguasai sepenuhnya bacaan Al-Quran. Okey, so jawapan saya ialah jangan sekali-kali kita berhenti daripada membaca Al-Quran. Walaupun dalam keadaan bacaan kita ni masih merangka-rangka, walaupun dalam keadaan bacaan Al-Quran kita ni masih banyak kesalahan makhraj huruf, tajwid dan sebagainya, tetap teruskan bacaan Al-Quran seperti mana biasa. Sebab saya sebut semalam, yang pertamanya, yang paling utamanya ialah ketika kita masih lagi dalam proses belajar, segala kesalahan, kesilapan bacaan kita tu tidak direkodkan. Kerana Allah bagi kita keistimewaan bagi seorang pelajar. Sama saya buat analogi dengan orang bawa kereta kan. Kalau kita nak tunggu kita dah mahir bawa kereta, baru kita nak bawa kereta, maka kita tak akan pandai bawa kereta sampai bila-bila lah. Kan kita kena terus belajar bawa kereta. Terutama sekali kalau kereta manual kan, zaman bujang-bujang dulu kita bawa kereta kan. Saya tengah kita biasanya ada insiden lah, mati kereta tengah jalan ke, bergeser sana sini ke, baru kita pandai kan. Sama juga kesnya dengan bacaan Al-Quran. So kita terus saja, kita belajar satu, kita praktis satu, kita belajar dua, kita praktis dua, kita latih teruskan membaca Al-Quran sehinggalah nanti Allah akan izinkan kita supaya bacaan Al-Quran kita akan menepati dengan usaha yang berterusan, dengan izin Allah, dengan pentingnya dengan izin Allah. Suatu hari nanti pasti kita akan boleh mampu dengan izin Allah membaca Al-Quran dengan bertajwid, menghampiri bacaan baginda Nabi SAW yang kita kasih, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, so sekarang itu saja.
Kita bertemu malam esok pukul 10 malam insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.